Contohnya kita hari ni kita macam nak kongsi ataupun nak cetus rasa untuk kita sama-sama cakna apa yang berlaku di jiran kita. Sebelum tu kita kena ubah mood lah. Tadi moodnya macam kita untuk diri kita kan. Untuk diri kita, darah macam mana solat kita, macam mana ibadah kita. Yang ni kita nak cakna orang selain daripada kita. Orang jauh ni jauh. Kadang-kadang kalau kita tak faham apa erti persaudaraan Islam, kita mungkin tak rasa. Sebenarnya saya buat slide sebab baru boleh nampak kan apa yang berlaku dekat ni. Tapi kita kena terima kedaifan kita. Kita tak ada slideshow. Jadi nanti kita edar ni je. Nanti masing-masing boleh tengok. Dan dekat internet pun banyak sangat. Kalau tinggal kita buka dan kita tengok je apa yang berlaku sebenarnya kat Syria. Dah. Bersama umur tu ke? Keluarkan. Lepas tu saya nak ni pula. Keluarkan maksudnya saya kat saya punya Facebook orang. Ada lah. Apa yang kat bawah tu? Sama je kedua ni? Sama je. Tak apalah, saya mula dengan saya cerita dulu apa kisah Syria ke Syria? Suria. Suria, okey. Ini tolong masukkan. Masuk. Okey, apa yang berlaku, apa kisah ataupun sejarah Suria? Okey. Suria, okey, pada peperangan kedua, perang dunia yang kedua kan. Kalau ikutnya waktu tu dunia berperang dan hampir semua negara termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah dan semua tempat berlaku peperangan ataupun penjajahan, termasuk Suria. Dan pada tahun 1945 Suria bebas daripada penjajah Perancis dan selepas itu dipegang ataupun diperintah oleh anak watan sendiri. Maksudnya selepas daripada tu orang Syria sendirilah yang memegang Suria. Dan waktu selepas daripada 1945 dan beberapa tempoh dia dipegang oleh Muslim Sunni. Tapi pada tahun 1971 dia dipegang oleh Hafiz al-Assad, bapa kepada Bashar al-Assad. Memegang Suria selama 32 tahun dan disambung oleh anaknya. Dan pemerintahan tempoh pemerintahan keluarga Assad ni adalah tempoh pemerintahan diktator. Okey, diktator. Okey. Sebenarnya pada tahun 2010 atau 2011 datang pembantu daripada pembantu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, iaitu Syekh apa nama dia? Terima kasih. Waktu tu Syekh Yusuf Al-Qaradawi hantar dia punya delegasi untuk ke seluruh tempat-tempat lah, dan tak terkecuali tim Asia Tenggara. Lepas ke Indonesia, datang ke Malaysia dan dia menjelaskan situasi yang berlaku di Syria. Dan waktu tu katanya okey, kemuncak berlaku diktator daripada Hafiz al-Assad ni adalah pada tahun 1982. Siapa tahu apa yang berlaku? Tragedi Homs atau tragedi Hama. Homs kan, atau nama lain dia Homs. Tapi massacre, pembunuhan beramai-ramai pada tahun 1982. Waktu tu yang rejim yang mengetahui ayah pada Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, 1982. Dan tragedi berlangsung selama 27 hari, memusnahkan satu kawasan Hama. Hama adalah satu kawasan dekat Syria, antara bandar-bandar utama, tapi bukan bandar yang terbesar, tapi antara bandar yang terbesar. Dan bandar tinggalan sejarah yang paling banyak di Homs. Dan ada pendapat ulama, ada pendapat yang mengatakan Homs ataupun Hama adalah tak ingat, ada doktor pernah sebut kalau kawasan tanah Syam ada beberapa negara, dan paling rojihnya ada yang kata Syam itu Suria kan, dan ada yang kata tanah Syam itu lebih dekat lagi Hama. Ada pendapat yang kata macam tu. Dan 27 hari pembunuhan beramai-ramai dan telah menghasilkan ataupun telah membunuh seramai hampir 46,000 penduduk Hama. Siapa yang boleh kira matematik dengan cepat, cuba kira 27 hari 46,000 orang mati, sehari berapa mati? Ataupun sejam berapa mati? Kejam tak? Kejam. Okay. Dia bunuh apa tu? Maksudnya dia lain agama ke ataupun
Saya sebenarnya tak nak sebut sebab saya takut ada Syiah kat sini. Ada Syiah ke kat sini? InsyaAllah. Saya harap tak ada. As-sahihah. Kita kena Nampak terbuka dah. kan. Kat Malaysia nanti kita bercakap dengan orang kan. Okay. Realiti sekarang di Malaysia, saya tak nak pergi terlalu jauh, tapi itulah realiti kat Malaysia sekarang. Kita juga berhadapan dengan masalah Syiah. Jadi kalau dalam kelas pun Dr. Amin dia akan tanya kan, di sini Arab tak ada Syiah kan, dia sebut kan. Tapi konflik terbesar ataupun paling senang cerita, nanti balik korang kaji sendiri pun boleh. Sebenarnya di Syria berlaku konflik antara Sunni dengan Syiah. Saya dapat tugasan ni dalam 3-4 hari sebelum ni. Walaupun saya agak berat untuk terima, sebab memandangkan saya rasa macam benda ni ada yang lebih tahu. Tapi saya sahut juga sebab saya boleh kaji lebih kan. Dan ternyata saya kaji dalam 3-4 hari ni, tak tahu berapa kali saya nak menangis. Sebab kita baca, kita tengok gambar dia semua kan. Memang banyak dahsyat sangat lah sebenarnya. Cuma beza kita tahu dan kita tak tahu kan. Memang tak kira kan. Baca-baca sedih, nangis kan. Saya terkejut bila saya rupa-rupanya di Suria ataupun di Syria ni, komuniti ataupun kuantiti peratusan Syiah dengan Sunni, Syiah 6% saja. 10% Kristian ataupun Nasrani dan 84% adalah Sunni. Tapi memandangkan kepala negara tu dipegang oleh Syiah dan Syiah konco-konco dan dia punya apa orang kata keluarga. Hampir kesemua dia adalah dalam kalangan keluarga dia dan semua kaki tangan kerajaan dipilih dalam kalangan Syiah. Mungkin ada yang terselit, mungkin dia tak dapat di-identify dia ni Syiah atau Sunni. Dia pun masuk dalam ketenteraan dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok revolusi yang berlaku, ada tentera yang berpaling tadah kan. Pernah dengar kan berita tentera berpaling tadah daripada kerajaan Syiah ataupun kerajaan Bashar Assad. Itu kemungkinan besar dalam kalangan yang bukan Syiah, Sunni. Okey. Sebenarnya saya seorang yang saya tak boleh cakap kalau bukan fakta. Jadi memang saya takut yang saya cakap ni sampai daripada orang. Tapi sebab memandangkan kalau kita siapa yang pernah pergi Syria, dia tahu ataupun siapa pernah pergi Syria? Tak sepatutnya. Kan? Saya kan, benda yang paling saya sedih dan saya rasa saya tetap akan sedih selama-lamanya adalah saya sampai ke Jordan 2010. Waktu tu pergolakan belum berlaku. 2011 pun masih ada ura-ura tapi boleh masuk lagi. Tapi saya tak sempat pergi Syria. Dan waktu tu macam ada sebab tak ada duit kan. Sebab tak cukup duit nak pergi sana kan. Waktu tu belum krisis lagi. Dan lepas daripada tu saya terus nekat. Kalau lepas ni saya nak Mesir, saya akan pergi juga. Ada duit ke tak ada duit ke nak pergi juga. Sebab Mesir pun waktu tu pergolakan kan Mursi. Takut Mursi jatuh ke kita tak sempat nak pergi kan. Tapi nak kata macam tu lah. Bukti dia Syiah dia saya pergi cerita dengan kekejaman Syiah dulu kan. Kalau siapa buka kisah video yang tentang Syiah dekat Iraq. Kalau buka yang Ali Saifuddin post tu kan. Dia macam pendedahan daripada Amerika, wartawan Amerika lah. Amerika ni dia ada wartawan yang memang jenis berani kan. Masuk pergi Iraq dan buat kajian tentang penjara-penjara yang didalangi oleh satu perisik ataupun tentera dalam tentera. Dia macam di ketenteraan tapi dalam tu ada lagi satu tentera yang sulit dan sangat-sangat kejam. Dan penjara tu dia tangkap semua orang-orang Sunni dan dimasukkan. Dalam tu dia bila dia pergi, dia lawat dan dia maksudnya dia sempat rakam dan beberapa orang dia ceritalah apa yang dia alami. Sebagai contoh dia tunjuk kuku dia yang dah dicabut, dia dah diliwat beberapa puluh kali, lepas tu belakang dia dicucuk dan sebagainya kan. Benda-benda yang berlaku Syiah. Dan apa yang berlaku di Suria ataupun di Syria hari ini dan berpuluh-puluh tahun yang sebelum ni lagi lah dah bermula. Saya boleh sebut satu kekejaman yang kita tak mampu nak bayang dengan akal fikiran kita. Sembelih orang. Kita hari ni saya nanti kita pas-pas yang ni saya nak kita semua tengok apa yang diorang kita bayang sembelih mungkin sembelih okey, kita bayang sembelih binatang dengan pisau tajam biasa kan. Tapi kalau cuba kita bayang kita potong manusia dengan pisau biasa. Sehingga kita punya badan nampak lah dia sembelih tu dia buka kat sini, lepas tu perut. Selama ni saya tak berani tengok tapi sebab saya kena bentang hari ni jadi saya tengok juga dan saya nangis tengok kan. Dia buka tu sampai kalau kita kata macam kita potong buah tu yang buah tu jadi rosak, faham tak? Manusia.
Okey. Dan lepas ni ada masa boleh kaji Bukit Golan. Bukit Golan antara pernah jadi rebutan. Waktu tu Israel buktilah Bukit Golan. Bukit Golan Kita nampak ada tu. kisah yang pernah cerita Bukit Golan. Kita tengok Bukit Golan ni antara tempat yang akan keluarnya Dajjal sebagainya. Ada banyak-banyak kisah tentang Bukit Golan. Tapi Bukit Golan ni sekarang ni dipegang ataupun ditawan oleh Israel. Dan waktu tu Syria ataupun rejim Hafiz al-Assad waktu tu dia boleh je serah diri ataupun serah Bukit Golan tu kepada Israel. Dan waktu tu Bukit Golan tu diduduki sekarang ni Bukit Golan diduduki oleh orang Israel. Tapi tak pernah disentuh ataupun darah dia tak pernah mengalir pun. Tapi beberapa kilometer daripada tu adalah kawasan Sunni dan kawasan itu telah pun digempur dan telah dibunuh kawasan tu. Nak katanya Israel dan Syiah adalah adik-beradik. Okey. Boleh akak tolong next tu? Next. Ya. Sama je. Kat itu. Kat mana kau? Lepas tu Nak yang slide ketiga, mana? yang ketiga. Salah Oh. Ni pun sama macam tu. Betul lah yang ni. Yang kedua yang okey. Punca. Siapa tahu apa punca berlakunya revolusi baru-baru ini? Kalau baru sangat 2011. Sebab budak kecil. Okey. Sebelum tu, tadi sambungan kepada 1982. Selepas pembunuhan beramai-ramai yang mengakibatkan 46,000 manusia dalam tempoh 27 hari, kalau kita boleh kata orang Syria dia jadi takutlah. Dan lepas tu senyap. Dan tak pernah bunyi. Maksudnya segala kekejaman, perempuan Sunni ditangkap, dirogol, lepas tu dilepaskan macam tu saja. Ditangkap laki dia, lepas tu keluarga dia dirogol. Sebenarnya benda tu berlaku tau dalam tempoh diktator Suria. Tapi benda tu tidak dunia tak tahu sebab kalau yang kita tahu, Suria antara negara yang dia punya internet ataupun internet dia lah dikawal oleh kerajaan. Dulu dulu pernah orang bagi tahu saya, dia baik dari Syria, dia bagi tahu kan. Dia cerita lah. Ni memang saya boleh nakal benda yang orang cerita direct lah. Dia baik dari Syria, dia cakap di Syria orang YouTube ataupun Facebook orang boleh buka 2-3 kali je sebab susah nak online. Betul kan? Yang pernah pergi Suria kan? Lepas tu nak berhubung pun susah, dikawal semua perbualan, percakapan apa semua. Dan itu sebab cerita berita-berita yang dari Syria susah nak sampai keluar. Tapi hari ni ada berita yang tembus juga keluar sebab orang YouTube pun mungkin tak tahan pun nak delete account tu kan. Tapi memang gelombang internet tu dikawal oleh kerajaan dia. Malaysia pun pernah buat kan, waktu bersih dulu kan. Nak kata benda ni tak mustahil lah. Tak mustahil. Dulu saya ingat mustahil sebab macam mana gelombang dia nak kawal kan. Tapi bila berlaku kat Malaysia dan memang benda tu memang ada lah. Okey, punca kebangkitan rakyat Syria selepas beberapa tahun ataupun berpuluh-puluh tahun senyap, akhirnya pada awal 2011. Dalam awal 2011 tu, siapa ingat 2011 adalah tahun revolusi yang paling banyak. Bermula dengan revolusi Tunisia. Lepas tu revolusi Iraq, Mesir dan beberapa negara-negara Islam yang lain. Jadi waktu tu pada 25 Januari revolusi Mesir dan akhir 2010 sehingga awal 2011 revolusi Tunisia. Dan waktu tu macam isu dunia ni isu revolusi. Isunya dan bila berlaku di Syria, budak-budak tu pun kemungkinan besar tulis dekat dinding kan, kisah dia kan, dia tulis kat dinding rakyat mahu jatuhkan kerajaan. Saya fikir maksudnya adakah budak ni diajar tulis benda tu ataupun dia dididik ataupun sebagainya. Tapi jangkaan saya, benda ni berlaku sebab waktu tu isu revolusi dan budak ni hanya menakalkan apa yang dia dengar daripada revolusi-revolusi daripada negara lain. Sebab benda tu memang disebut revolusi Mesir, revolusi Tunisia dan dia tulis dekat dinding tu. Okey, dalam lingkungan 28 orang, lepas tu ditangkap dan diseksa. Okey, benda tu, cerita tu semua orang maklum kan. Bila dia diseksa, lepas tu ada seorang mati. Bila seorang mati, siapa asal?
lepas seorang mati, ibu bapa pun pergilah tuntut. Ni baru tuntut tau, baru nak pergi macam nak keluar, bebaskanlah budak kan. Dan saya tak sempat nak masukkan, ada gambar budak yang paling muda. Budak tu digendong lagi, paling muda, tahanan paling muda. Dalam museum kan umur setahun 2 tahun kot, ditangkap sekali dalam tu. Dia tahu apa? Ha? Itulah nak katanya rejim Bashar ataupun rejim Assad ni macam bukan manusia kan, kekejaman dia. Lepas tu budak tu di dalam penjara tu dicabut kuku dia dan diseksa benda-benda lain lah, sehingga kan ada salah seorang mati. Dan bila ibu bapa macam buat demo depan penjara tu minta untuk dikeluarkan, apa kata dia punya tentera kan, kami boleh keluarkan anak-anak kau tapi dengan syarat tukar dengan wanita Sunni untuk kahwinkan dengan kami Syiah. Dan sebenarnya satu penghinaan lah kalau Sunni kahwin dengan Syiah kan. Sebab bagi dia ada sehingga ada yang nakalkan kata-kata, dia kata tukar dengan perempuan Sunni, nanti kahwin dengan Syiah dan keluarkan anak, itulah anak kau. Macam itulah, satu penghinaan je sebenarnya. Lepas tu barulah rakyat Syria akhirnya kesabaran berpuluh-puluh tahun akhirnya bangkit pada tahun 2011 bermula dengan March. Okay. Next. Okay. Lepas tu pada tahun 2012, tahun lepas, 25 Mei, siapa ingat lagi? Waktu tu macam kita sekejap kita jadi macam isu Syria waktu tu. Tragedi penyembelihan kanak-kanak, yang penyembelihan beramai-ramai tu. Tragedi apa nama dia? Haula. Okey, 25 Mei 2012. Mungkin ada yang nampak kat sini boleh lah. Nanti saya edit tab ni nanti korang tengok macam mana dia potong budak tu. Tapi saya tak ambil video pun sebab saya tahu seram kan. Okey. Boleh pergi slide yang tu. Boleh je. Boleh next lah. Okey, saya nak tengok yang ni sebenarnya bagi tengok. Rejim Assad. Okey. Korang rasa dalam peratusan 84% Sunni dengan 6% Syiah, apa yang digembar-gemburkan di dalam media seolah-olah macam Mujahidin ataupun FSA kan, sedang dalam keadaan yang sangat lemah dan sedang macam nak jatuh kan. Tapi kalau kita fikir dalam peratusan yang begitu ramai, mustahil tak kalau kita menang ataupun Mujahidin menang dalam keadaan ramai macam tu kan? Tak mustahil sebab sikit pun boleh menang. Okey. Kam min fi'atin qalilatin kan. Betul. Okey. Lepas tu ini sebenarnya gambaran ni adalah saya nak dekat sini saya nak cerita ada 2 bendera sebenarnya. Sekarang ni orang-orang mana kat ini dia balik kan. Bendera Syria ataupun bendera Mujahidin dia hijau di atas, hitam di bawah, dia punya bintang warna merah. Jangan tertukar kan, sebab ada yang tertukar. Dan ada dia yang pergi buat profile picture. Dia warna hijau. Dekat, dia punya bintang warna merah yang penting. Dan yang bintang 2 warna hijau tu, bintang warna hijau adalah rejim punya bendera. Jadi sebenarnya peta ni melambangkan kawasan yang Mujahidin dah tawan. Hari ni saja sebenarnya banyaklah yang yang Syria Mujahidin dah tawan. Okey. Saya pergi kisah-kisah yang dia ni antara yang Syiah buat lah ataupun yang rejim Bashar Assad buat dekat sana kan. Banyak kawasan yang ditawan oleh rejim, termasuklah masjid sekalipun ditawan. Okey, yang terbaru yang Masjid Umawi tu kan. Okey. Masjid tu ditawan dan dia gini, bila dia masuk satu kampung, dia akan tawan satu tempat untuk dijadikan kubu. Okey. Kisah yang berlaku dekat ada satu kawasan tu yang dia kilang. Lepas tu kilang tu ditawan dan dijadikan pusat. Dan biasa kalau dia masuk satu kampung ataupun satu kawasan, dia akan colek perempuan-perempuan Sunni. Okay. Dikisahkan ada seorang perempuan Sunni tu dia terselamat dan dia cerita balik apa yang dia alami. Dalam tempat tu diorang dikumpulkan, ramai lah wanita-wanita Sunni dikumpulkan dan dibogelkan, diperkosa sesuka hati. Okay. Dirogol dan dirogol. Dan siapa yang menentang akan dibunuh di hadapan yang lain sebagai bagi takutlah. Lepas tu yang antara yang paling sadis lagi nak kata Syiah ni dia sangat benci dengan Sunni. Dalam ramai-ramai perempuan tu
perempuan dikeluarkan daripada kawan-kawan yang lain dan dimasukkan satu tempat. Dan tempat tu diorang macam kena layan lah diorang ni kan, kena layan tentera-tentera syaitan ni kan. Diorang pada dekat tu diorang rancang lepas ni nak bunuh kawasan ni. Dia buat plan dia tapi sambil dia main-main dengan perempuan-perempuan Sunni tu dalam keadaan tak berpakaian apa-apa. Sampai dia kata sampai perempuan tu sebut kan, aku tak kisah pun kalau aku kena hidang makanan ke apa, tapi bagilah aku baju kan. Aku tak suka dalam keadaan bogel macam ni. Lepas tu lepas daripada beberapa tu barulah dia tahu rupanya beberapa orang yang diasingkan ni adalah golongan Aisyah. Apa golongan Aisyah? Nama dia Aisyah. Sebab Syiah benci Aisyah radhiyallahu anha. Syiah nanti boleh cari kot kisah-kisah Syiah. Dan semua Aisyah tu dikumpulkan satu tempat dan diseksa lebih lagi lah daripada perempuan Sunni yang lain. Lepas tu dan nak cerita macam seram kan. Dia seorang tu dia menentang dan dia dibunuh. Dia punya puting tu puting kan. Sebenarnya ini adalah salah satu amanat daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi bila dia hantar dia punya delegasi ke kawasan-kawasan negara-negara Islam untuk sebarkan apa yang berlaku di Syria. Dan dia sebutlah untuk kamu wanita-wanita muslimah, kamu kena tahu apa yang berlaku dengan saudara-saudara muslimah kamu di Syria. Dan hari ini sebab kita mungkin akan lebih rasa sebab yang paling banyak dizalimi di Syria adalah kaum kanak-kanak dan wanita. Sehingga kan asal nampak wanita akan dicolek, Sunni akan dirogol dan lepas tu ada yang semata-mata nak umpan FSA ni supaya keluar pun dia ditembak kan. Ditarik. Okey. Boleh bayang tak kawasan sampai macam Syria pun tak jauh mana pun beza dengan kawasan kita ni sebenarnya. Sebab dia macam batu-bata tu tak? Macam jadi daripada rumah-rumah yang macam ni kan. Lepas tu semua orang takkan berani keluar daripada kawasan perlindungan masing-masing sebab di setiap bangunan ada sniper. Kalau kita kaji lagi ada yang kata sniper tu setiap sniper tau kan yang tembak dari jarak jauh tu kan. Setiap daripada penembak sniper tu ada yang dihantar daripada Rusia, Iran, bantuan-bantuan luar. Sehingga kan macam rejim ni sangat kuat lah sebab dia dapat bantuan daripada luar kan. Dan jadi mujahidin diorang tak akan keluar daripada kawasan tu. Sebab kalau keluar tu dia akan mati lah. Lepas tu cara diorang nak umpan tu perempuan Sunni yang dah dicolek, dirogol apa semua tu diheret keluar, dibawa ke tengah-tengah. Bayangkan tengah-tengah, kita bayanglah tengah-tengah kawasan ni dan ditembak kaki dia supaya dia tak boleh bergerak. Akhirnya perempuan tu meronta-ronta kesakitan kat tengah-tengah tu dan sniper kat atas akan tunggu siapa FSA yang akan keluar dan akan ditembak satu-satu. Macam kalau kita pernah tengok cerita orang putih ada yang mengarut sikit kan, cerita orang putih yang macam tu lah ibaratnya kan. Lepas tu seorang keluar pergi selamatkan, tak sempat kena tembak. Lepas tu orang yang kedua pergi selamatkan, tak sempat juga kena tembak kan. Akhirnya tak sempat perempuan tu diselamatkan pun mati kat situ. Tapi nak kata layanan tu ibarat kita nak pijak lipas pun tak sanggup kan. Tapi nak kata rejim Bashar Assad ni memang sangat-sangat kejam. Okay. Situasi yang sama bila Masjid Umawi ditawan dan masjid tu nak dirampas semula oleh mujahidin. Bila nak keluar ke kawasan masjid tu sebab tak boleh nak keluar, akhirnya mujahidin dari bayangkan bangunan yang bersambung ni Diorang pecah-pecahkan tembok sebab nak melintasi, sebab tak boleh nak keluar. Boleh bayang betapa banyaknya sniper-sniper dekat atas bangunan tu. Keluar daripada dinding-dinding ni, tembus dan akhirnya mujahidin berjaya lepaskan ataupun bebaskan Masjid Umawi. Saya tak tahu Masjid Umawi kat mana. Pergi ke Masjid Umawi? Pergi. Dekat Damsyik, dekat kawasan bandar utama. Dan bila dapat dibebaskan Masjid Umawi tu, tahu tak apa yang ada dalam masjid tu? Bila dibebaskan, maksudnya dah ditangkap semua kumpulan-kumpulan rejim ni kan, Bashar Assad ni. Dan masjid tu penuh dengan botol-botol arak. Ini yang diorang mengaku Islam kan. Tapi penuh dengan botol arak dan perempuan-perempuan Sunni yang dah dirogol apa semua tu diikat di kawasan tepi, diikat apa semua. Satu penghinaan kan, masjid yang kita anggap suci, tapi diorang boleh rogol orang kat dalam tu sebagainya kan. Ni yang saya bukannya nak menimbulkan kebencian kepada Syiah, tapi hakikat Syiah ni macam itulah. Itu sebab kat Malaysia ada golongan yang sangat menentang Syiah sebab memang dia sampai yang sekecil-kecil, tapi efeknya sangat besar tau. Tengok kat Malaysia kan, bila kita sebut peperangan di Syria melibatkan Syiah, orang Syiah dia akan sebut tak, ini propaganda Amerika kan.
sebenarnya memang nampak macam kita jadi confused tak? Tapi sebenarnya tu ada agenda juga tahu, nak menampakkan benda ni bukan dalam daripada Syiah dan sebagainya. Dan kalau berita dekat Amerika pun memang dia sebut apa yang berlaku dekat Syria, Mujahidin tu dapat bantuan daripada Amerika kononnya, tapi sebenarnya tak. Okey. Saya ada post dekat saya punya wall yang TV Al Hijrah. Semua orang dah tengok ke? Nanti bolehlah saya tak share sebab segan nak share dekat keluarga pemata tu kan. Nanti boleh tengoklah dekat wall saya. TV Al Hijrah baru pagi tadi. Dia ada perkongsian daripada 2 orang yang pergi sendiri ke Syria. Sekarang ni bantuan banyak je kan, dan mungkin bantuan tu gabungan daripada beberapa NGO lah. Beberapa NGO yang pergi ke sana, dan 2 orang tu dia sangat muda lah. Seorang tu dia ketua misi dan seorang lagi juru kamera. Dan bila dia cerita tu tambah kita yakin sebenarnya kan. Dia ceritalah apa yang berlaku kat sana. Dia kata kekejaman yang berlaku dekat Syria, kalau sebelum ni kita tengok sebab kita ada video kan dekat Syria kan, tapi dekat Palestin kita banyak video kan. Situ pun dah nampak satu kekejaman yang sangat besar. Maksudnya Palestin pun masih boleh buka untuk rakaman-rakaman, tapi dekat Syria sangat susah lah. Lepas tu dekat Syria, kalau kita kata Palestin tu lagi teruk, dekat Syria tu lagi teruk. Sebab dia kata di Palestin peperangan tu ada tempoh masa dia. Maksudnya okey, masa ni Israel akan serang. Lepas tu mungkin berehat sekejap. Waktu berehat tu tempoh untuk mujahidin dekat Palestin bersiap sedia. Tapi apa yang berlaku di Syria, walau sesaat pun tak ada masa untuk berehat. Ditambah dengan kekurangan kelengkapan senjata, dengan tak ada apa-apa peralatan, bantuan disekat, bantuan sampai dicuri oleh Syiah tu lah kan. Itu yang berlaku di Syria. Dan dia punya cara dia bunuh pun memang sangat kejam. Dia boleh sembelih, dia boleh potong kulit. Okey. Dan banyaklah cara dan apa yang Kak Aisyah pernah cerita pun dulu, pernah sembang dengan seorang perempuan Syria kan yang ada kat sini. Kalau ada masa ada ni boleh sembanglah dengan makcik-makcik Syria tu kan. Dia cerita macam yang kita tahu dekat Syria, antara cara dia buat, dia takutkan dia punya rakyat dia sembelih di depan-depan kan. Contohnya macam ni, memang dia sembelih kat tengah tu. Lepas tu tinggal mayat tu kat situ. Akhirnya satu kawasan ni nampaklah benda tu dah terbelah-belah. Dan memang penyembelihan tu memang biasa bagi dia. Cara dia bunuh, dia sembelih. Ada yang dia kerat macam tu je bagi nampak isi. Banyaklah. Dan terlalu banyak kan. Dan saya hari ni pun nak menyeru untuk kita lah, di samping kita cakna isu ataupun di samping kita ingat tentang diri kita, tentang ahli rumah kita, tentang kita dekat suasana kita kat Tani, kat Malaysia, kita cuba juga ambil cakna tentang di Syria ni. Bukan apa, sebab apa yang berlaku di Syria ni dia dah bermula dari tahun 2011 sehingga tahun 2013, 3 tahun. Tapi dia tak pernah macam isu tu jadi gempar, tak ada. Sebab terlalu banyak propaganda kan. Kat Malaysia pun apa yang dikeluarkan oleh berita pun tidak sesuai mana. Dan baru TV Al Hijrah yang keluarkan kisah yang sebenar di sebalik apa yang berlaku di Syria. Jadi saya lebih kepada hari ini nak mengajak untuk kita sama-sama berfikir. Sebab saya rasa untuk kita tahu apa yang situasi sebenar, tadi saya dah cerita sedikit. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, cari je Mr. Google. Ustaz Google sangat tahu kan daripada kita kan. Cari je dekat Google, sangat banyak. Dan hari ni saya bercadang untuk kita lebihkan masa untuk kita fikir apa resolusi yang boleh kita buat. Sebab selain daripada kita bercerita dan berdoa kan, mungkin juga ada satu bantuan yang boleh kita buat. Jadi manakan ni pun diskusi kan. Saya buka lah beberapa orang ada pandangan 5 minit lah sebelum kita tutup kan. Nak buat resolusi apa yang kita boleh buat sebenarnya. Mungkin sini pun ada Waidipah, kebetulan ada Waidipah mata kata nak tak jadi diaman kan. Balik dah, Masya Allah kan. Kejap je. Okay. Mungkin ada cadangan kepada permata ataupun ada cadangan kepada sesama kita saja, resolusi yang boleh kita buat untuk kita bantu saudara kita di Syria. Saya buka lah. Tak ada. Ada? Tak ada?
Tengah berfikir. Kalau yang saya nampak, Saya tak ada minat ni, cuma nak share je lah kan. Macam yang dekat Mafrok, kalau kita sedang ada satu sekumpulan pelajar dari Mafrok, orang kan ada jumpa satu banding kan. Kita pernah dengar tak projek si kecil muda? Projek kan, maksudnya diorang, kita tahu yang Mafrok kan dekat dengan Syria kan. Jadi dari situ diorang jumpa satu family dan diorang bantu kan. Macam kalau kita kat sini, mungkin kita tak tahulah keadaan muka macam mana kan. Kita tak tahulah macam mana pelari-pelari Syria kan. Adakah ramai ke tidak kan kat sini. Sebenarnya, kata dia tak ada solusi. Mungkin kalau kita pernah terjumpa mana-mana keluarga Syria kan, kita cuba dekati dia, kita cuba cari sebenarnya kita bermuayashah dengan dia kan. Dan bila kita dapat tahu tu, mungkin kita boleh salurkan kepada pihak AMP Permata. Dan waktu tu kita boleh betapa tolonglah. Maksud kita cuba tolong family Syria yang ada di kawasan Mutan yang berdekatan. Okey, terima kasih. Macam yang dibuat di Mafrok, diorang sendiri yang bawa gula kan daripada rumah dia sendiri, dihantar sikit. Dan sebenarnya bantuan tu sangat besar lah bagi orang yang tak ada apa-apa. Rumah dia kosong sebenarnya. tak ada macam lebih kurang macam dia. Kalau masing-masing mesti kedai-kedai yang ada sekarang ni, kalau perasan kebanyakan pekerja-pekerja dia orang ni adalah di kalangan orang Syria. Lepas tu kalau kita lebih rasa boleh lagi nak kata bermuayashah tu dengan dia orang, boleh pergi kat rumah-rumah sekarang ni. Yang saya dapat tahu lah, dia Wizara Awqaf dia sebab saya lah. Wizara Awqaf ni dia ada satu badan yang menyedia semua pelarian Syria. Baru ni kita ada bagi sumbangan daripada Permata kan, daripada EMJ sendiri turun orang ni. Dan kita tengok masa dia orang mari baru ni tu baru sekumpulan orang Syria. Dan kita boleh tengok macam mana dia punya beza orang Syria dengan orang Jordan ni. Dia lebih lembut, lebih baik, lebih ni daripada orang Jordan. Dan antara bantuan yang kita boleh bagi adalah untuk dia punya anak-anak dia. Yang setakat yang saya pernah pergi Syria, ada 3 orang ni, dia punya sangat-sangat doa dari sudut ni lah, sara hidup dia. Hatta nak makan pun susah lah. Sini pun ada di sekitar ni kalau boleh kenal. Benda yang kita boleh bagi adalah ni lah tabaruk lah benda yang kita boleh bagi. Dan benda tu sebenarnya dia orang ni sentiasa berhubung. Dan yang saya sangat orang kata sedih sikit lah, cara dia berhubung. Saya tanya macam mana berhubung. Cara dia berhubung adalah dia miss call je. Bila mana dia miss call hari tu, maksudnya dia orang ada lagi. Kalau dia miss call, maksudnya tak ada dah. Maksudnya hari tu. Maksudnya benda tu betul setiap hari lah. Nak sembang 1 minit tu bersamaan berapa jadi. Banyak sangat lah. Maksudnya beza dengan kita dengan Malaysia. Lepas tu caranya lagi saya tak nampak macam mana maksudnya nak salurkan sumbangan tu nak pergi ke camp dia tu mungkin satu kerumitan bagi kita. Yang saya nampak adalah kumpulkan yang tu satu, yang tu untuk dia orang. Yang ni saya nampak proses pembinaan diri lah. Sampai kita kata kita nak cuba ubah suasana, kita memang tak mampu. Kan kudrat kita nak pergi tolong sekarang. Tapi apa yang mampu kita buat adalah selain berdoa adalah kita bina diri kita. Apa yang kita nak sumbang